Malaysia is reimposing a full lockdown on Kuala Lumpur and 5 states to curb a third wave of COVID-19. The 2-week lockdown begins on Wednesday. Our healthcare system is at a breaking point. Dan saya ingin jelaskan realiti situasi sistem kesihatan yang sedang kita hadapi sekarang. Stay at home. Pengenalan isu bagi vaksin COVID-19 dan teori konspirasi. Piramid COVID-19 bermula pada akhir tahun 2019 yang memberikan kesan besar terhadap kesihatan, ekonomi, sosial dan politik global di seluruh dunia. Vaksin COVID-19 telah dibangunkan dengan pantas menggunakan teknologi baharu seperti mRNA dan vektor virus. Terbukti secara klinikal bahawa vaksin ini dapat mengurangkan kematian serta kes serius dan juga beban sistem kesihatan di dalam tubuh badan manusia. Selain itu juga terdapat masalah penerimaan terhadap vaksin. Tidak semua masyarakat menerima vaksin kerana wujudnya keraguan dan juga penolakan. Penolakan bukan hanya sebab kesan sampingan, tapi juga dipengaruhi teori konspirasi. Teori konspirasi yang campur unsur politik, agama, sejarah, teknologi dan juga identiti peribadi. Akhir sekali, pengkajian isu ini bukan hanya untuk mencari kesan terhadap penggunaan vaksin COVID-19, akan tetapi ia juga berkait rapat dengan isu falsafah yang mencabar cara hidup manusia, membentuk kepercayaan, menilai kebenaran serta memahami realiti sekeliling. Sorotan teori konspirasi dalam isu vaksin. Sepanjang pandemik COVID-19 melanda dunia, pelbagai teori konspirasi berkaitan vaksin telah tersebar meluas di platform media sosial, laman sosial dan internet iaitu termasuk Facebook, TikTok dan WhatsApp. Teori konspirasi ini mencurigai niat sebenar pihak berkuasa kesihatan global dan memberi keyakinan kepada masyarakat global bahawa terdapat agenda tersembunyi di sebalik program vaksinasi yang dijalankan. Fenomena ini telah menyentuh persoalan asas dalam pelbagai aliran pemikiran falsafah, iaitu yang pertama adalah analisis logik, kedua analisis metafizik, ketiga analisis epistemologi. Yang kedua, vaksin mengandungi chip mikro untuk mengawal manusia. Dakwaan bahawa vaksin mengandungi chip mikro atau dikenali sebagai nanoteknologi yang ditanam ke dalam tubuh manusia bagi tujuan pengesanan, pemantauan dan kawalan minda. Chip mikro ini didakwa bahawa akan diaktifkan melalui jaringan telekomunikasi seperti 5G. Dalam penilaian kritikal, tiada bukti saintifik atau teknikal menyokong bahawa chip bersaiz nano dapat dimasukkan ke dalam vaksin yang bertindak ke dalam tubuh manusia kemudian berfungsi secara aktif tanpa sumber kuasa. Seterusnya, vaksin menyebabkan ketidaksuburan. Dakwaan bahawa vaksin berfungsi sebagai alat untuk mengawal populasi dunia agar dapat menimbulkan ketidaksuburan dalam kalangan wanita dan lelaki. Tambahan pula, vaksin ini juga dapat mengurangkan bilangan atau kuantiti manusia atas faktor ekonomi, alam sekitar atau kuasa politik. Namun, dakwaan ini ditolak sepenuhnya oleh organisasi World Health Organization (WHO) dan menjelaskan bahawa vaksin ini tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya yang boleh menjejaskan kesuburan dan kesihatan manusia. Faktor ini sebenarnya didorong oleh sejarah program kesihatan yang bersifat diskriminasi seperti pelaksanaan sterilisasi paksa di negara tertentu yang telah meninggalkan legasi yang menyumbang kepada kemunculan paranoia moden terhadap sistem kesihatan. Yang ketiga ialah agenda elit global. Golongan elit seperti Bill Gates dan WHO atau organisasi global lain untuk mengurangkan populasi, mengawal keuntungan dan mengawal dunia. Dalam teori ini, vaksin dianggap sebagai alat berkuasa besar korporat dan kerajaan untuk mengaut keuntungan luar biasa melalui monopoli perubatan dan untuk memperkukuhkan kuasa politik global. Syarikat farmaseutikal seperti Pfizer dan Moderna telah dituduh kerana menyembunyikan kesan sampingan dan memanipulasi data klinikal. Teori ini telah menyebabkan masyarakat global kecewa terhadap ketidaksamarataan ekonomi, hilang kepercayaan terhadap institusi dan pemimpin global. Di samping itu, teori konspirasi mendakwa bahawa jaringan teknologi 5G telah merosakkan sistem imun badan individu yang menghubungkan kawalan elektromagnetik ke atas populasi yang divaksinasi. Kajian saintifik menyatakan bahawa bentuk gelombang radio tidak berayon yang tidak mempunyai keupayaan untuk merosakkan DNA dan sistem imun badan individu. Hal ini juga dikatakan kerana tiada asas
teknikal yang menyokong interaksi antara gelombang elektromagnet dan kandungan biologi vaksin. Faktor ini juga didorong oleh penyebaran video dan artikel yang tidak sahih melalui media sosial yang gagal disaring dengan baik telah menimbulkan rasa curiga. Kedua, masyarakat global tidak memahami apa itu vaksin dan ketakutan atau kekeliruan yang dialami oleh masyarakat global. Analisis logik. Logik mengajar kita berfikir secara rasional. Hujah pro-vaksin sangat jelas. Vaksin mencegah penyakit, mengurangkan kadar kematian dan membantu imuniti kelompok. Contohnya, data KKM menunjukkan penurunan aspek penyakitan COVID-19 selepas program vaksinasi dilaksanakan. Namun, penentangan vaksin pula berhujah tentang kesan sampingan dan hak individu. Mereka kata, saya berhak tentukan apa masuk ke tubuh saya. Tetapi secara logik, jika ramai tidak divaksin, penyakit boleh menular semula dan akhirnya memudaratkan orang lain. Adakah kebebasan individu lebih penting daripada keselamatan awam? Dalam konteks COVID-19, keselamatan awam lebih penting daripada kebebasan individu. Tetapi hanyalah dalam had yang wajar dan sementara. Penjelasan logik, COVID-19 ialah ancaman keselamatan awam yang serius. Penyakit ini mudah merebak dan boleh membawa maut, terutama kepada golongan berisiko tinggi. Jika tidak dikawal, ia boleh membebankan sistem kesihatan dan menyebabkan kehilangan nyawa secara besar-besaran. Secara keseluruhan, dalam situasi luar biasa seperti pandemik COVID-19, keselamatan awam wajar diutamakan berbanding kebebasan individu demi melindungi nyawa dan kesejahteraan masyarakat. Namun begitu, sekatan ke atas kebebasan haruslah dilaksanakan secara berpada-pada, berasaskan bukti saintifik dan bersifat sementara. Selepas krisis berlalu, kebebasan individu perlu dikembalikan semula sebagai asas kepada hak asasi manusia dan masyarakat yang adil. Maka, keseimbangan antara hak pribadi dan tanggungjawab sosial sangat penting bagi memastikan kedua-duanya dapat dipelihara secara harmoni. Sejak dunia dilanda pandemik COVID-19, berbagai teori konspirasi muncul, khususnya tentang vaksin. Salah satu dakwaan yang tersebar ialah bahawa vaksin mengandungi chip mikro yang kononnya digunakan untuk mengawal manusia secara rahsia. Walaupun tiada bukti saintifik menyokong dakwaan ini, ia tetap dipercayai oleh segelintir masyarakat. Di sinilah pentingnya pendekatan falsafah, khususnya metafizik, yang mengkaji apa itu realiti, apa yang wujud dan bagaimana kebenaran ini difahami. Seterusnya ialah saya akan menyatakan berkaitan dengan realiti dan ilusi. Dalam falsafah metafizik, soalan utama ialah apa itu realiti? Apa yang benar-benar wujud? Teori konspirasi vaksin menyebarkan idea bahawa terdapat chip yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Mereka percaya kerajaan dan media menyembunyikan kebenaran dan hanya mereka yang terjaga mengetahui hakikat sebenar. Maka, wujudlah dua bentuk realiti. Satu berdasarkan data dan sains dan satu lagi berdasarkan kepercayaan dan perspektif. Pandangan realisme. Dari sudut realisme, sesuatu dianggap wujud jika ia bebas daripada perspektif individu dan boleh dibuktikan secara empirik. Realiti itu tidak berubah walaupun tiada siapa yang mempercayainya. Dalam kes ini, kajian makmal dan laporan saintifik menunjukkan bahawa vaksin COVID-19 adalah selamat dan tiada sebarang chip mikro dimasukkan. Oleh itu, dari pandangan realisme, teori konspirasi ini hanyalah satu ilusi. Ia tidak wujud dalam realiti objektif. Idealisme beranggapan bahawa realiti terbentuk melalui minda manusia. Dalam konteks ini, pengikut teori konspirasi mempercayai kewujudan chip dalam vaksin kerana maklumat yang mereka terima menyokong kepercayaan itu, walaupun ia tidak benar secara saintifik. Kepercayaan ini mungkin berpunca daripada ketakutan terhadap teknologi, ketidakpercayaan terhadap institusi kesihatan ataupun pengaruh tokoh anti-vaksin. Maka bagi mereka, teori itu wujud secara nyata dalam minda dan kesedaran. Seterusnya, melalui pandangan dualisme pula. Dualisme ini memperkenalkan dua dimensi realiti, satu fizikal, satu mental. Realiti fizikal berdasarkan fakta seperti ujian makmal dan data klinikal. Realiti mental pula melibatkan proses perasaan, syak wasangka dan imajinasi. Teori konspirasi vaksin berlaku apabila realiti fizikal dan mental bercanggah. Walaupun secara fizikal dia tiada chip dalam pemikiran segelintir orang, chip itu tetap wujud. Konflik antara dua dimensi ini yang menyebabkan kekeliruan dan penolakan terhadap vaksin. Kesimpulannya, metafizik membolehkan kita memahami bahawa kepercayaan terhadap teori konspirasi vaksin ini tidak hanya boleh ditolak mentah-mentah.
Sebaliknya, perlu difahami daripada pelbagai sudut. Realisme menolaknya kerana tiada bukti. Idealisme memahami sebagai hasil kesedaran individu. Dualisme pula melihat bagaimana dua bentuk realiti boleh wujud serentak. Satu dalam dunia fizikal, satu dalam dunia pemikiran. Maka pendidikan yang menggalakkan pemikiran rasional dan kritikal amatlah penting supaya masyarakat tidak mudah terpengaruh dan teori tidak berasas. Analisis epistemologi. Epistemologi merujuk kepada kajian falsafah tentang pengetahuan, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apakah kriteria yang menentukan sesuatu itu benar, dan sejauh mana ia boleh dipercayai. Dalam konteks konspirasi vaksin COVID-19, epistemologi digunakan untuk menilai sama ada kepercayaan terhadap teori tersebut berasaskan pengetahuan yang sah atau sebaliknya. Pengikut teori konspirasi vaksin COVID-19 sering memperoleh maklumat daripada media sosial, blog tidak rasmi, video di YouTube atau tokoh yang tidak bertauliah dalam bidang perubatan. Mereka juga bergantung kepada sumber autoritatif seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), jurnal saintifik atau pakar kesihatan profesional. Ini menunjukkan bahawa sumber pengetahuan tidak melalui proses verifikasi atau semakan rekan sebaya yang biasanya menjadi standard dalam dunia akademik. Dari sudut epistemologi, banyak kepercayaan dalam teori ini dibentuk melalui pengalaman pribadi atau testimoni individu yang dianggap sebagai bukti sah. Contohnya, seseorang jatuh sakit selepas menerima vaksin yang tidak dijadikan alasan untuk menyokong dakwaan bahawa vaksin ini berbahaya, walaupun ia mewakili kes sejarah menyeluruh. Selain itu, emosi dan kepercayaan kolektif memainkan peranan penting. Rasa takut tidak percaya kepada kerajaan atau syarikat farmaseutical dan pengaruh komuniti atas talian menjadikan kepercayaan ini lebih bersifat emosional daripada rasional. Tambahan pula, ada yang mempercayai teori ini atas dasar spiritual atau keagamaan. Ini menjadikan pengetahuan tersebut tidak berdasarkan rasionalisme atau empirisisme, sebaliknya berpaksikan wahyu atau kepercayaan metafizik. Menurut epistemologi moden, pengetahuan sepatutnya boleh dibuktikan secara logik dan empirical, iaitu dapat diuji, disahkan dan diterima secara universal. Namun, teori konspirasi ini gagal menyediakan justifikasi pengetahuan yang sah kerana tidak mampu memenuhi kriteria tersebut. Kesimpulannya, teori konspirasi vaksin COVID-19 tidak memiliki asas epistemologi yang kukuh. Sumber maklumatnya lemah dan penilaiannya lebih bersifat emosi daripada rasional. Oleh itu, dari perspektif epistemologi, kepercayaan terhadap teori ini tidak boleh dianggap sebagai satu bentuk pengetahuan yang sah. Jadi, untuk bagian rumusan dan refleksi falsafah, kebebasan dan kebenaran berdasarkan perubatan sosial pendidikan dan menyebarkan maklumat berasaskan bukti dan membina semula kepercayaan awam terhadap institusi. Untuk mengatasi cabaran ini, penyelesaiannya memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama era institusi, media dan masyarakat. Usaha ini tertumpu kepada memperkasakan pemikiran kritis serta literasi saintifik dan isu falsafah di semua peringkat.